terus pergi ke bahagian ni dah. Dia akan pergi bahagian ni. So, tak apa lah. Okay, kita pilih kotak dulu. Okay, ini kotak ROG Phone 5. Ini kotak ROG Phone Pro 5 Pro dan ni kotak Phone 5 Ultimate. Okay, so dia ada 3 jenis. So, kita pilih kotak mana yang kita ada. So, kita pilih yang kotak kita yang letak atas. Ini betul. Ini telefon ROG, Asus ROG Phone 3 betul dan original Telefon yang kena kencing, bukan aku yang kena kencing telefon yang kena kencing Sebab apa? Ceritanya macam mana aku boleh dapatkan telefon ni. First of all lah, aku pakai telefon ROG Phone 2 dulu. So aku main game PUBG and then lepas tu keluar ROG Phone 3. Bila keluar ROG Phone 3, so wife aku pula berminat nak main game PUBG juga. Lepas tu dia bagi cadangan kat aku. Dia suruh aku let go telefon ni, ROG Phone 2 ni pada dia nak pakai, dan dia bagi support sikit untuk aku dapatkan ROG Phone 3. Okay, so daripada kos ni aku share sikit kepada share sedikit dengan wife aku, dengan isteri aku ni. So terima kasih banyak-banyak kepada Nur Islah binti Muhammad, isteri tercintaku yang sudi share kos untuk belikan Asus ROG Phone 3 ni. Okay, kenangan manisnya kat situ. So perjalanan untuk dapatkan Asus ROG Phone 3 ni sangat panjang. Perjalanan daripada Melaka ke Sungai Buloh, lepas tu PJ. Time tu tak ada PKP lah, time tu tak adalah PKP, so kita bergerak bebas. So banyaklah liku-liku perjalanan antara kami berdua tu, daripada rumah nak ke tempat aku beli Asus ROG Phone 3 ni. So ini aku beli full spec dengan harga dalam kat 4. Aku tak ingat lah, korang boleh google lah, kat 4 kot ataupun 4 lebih, aku tak ingat. Okay, so aku pakai dalam tak sampai setahun, aku tak ingat lah berapa bulan, tak sampai setahun. Lepas tu dengar gembar-gembul ROG Phone 5 nak keluar, aku terpaksa. Bukan sebab aku ikut trend dan bukan sebanyak aku collector, tapi terpaksa sebab keperluan untuk aku guna telefon. Kenapa ROG Phone? Kenapa gaming phone? Tak ada handset lain ke? Yes, ada handset lain. Nanti aku cerita kenapa. Okay, ROG Phone 3 ni, so bila aku pakai dalam beberapa bulan, tak sampai setahun. Ingat tadi aku cerita pasal ni lah port ni. Ni port ni lah, port ni. Pada satu malam aku main PUBG sebelum tidur. Anak aku tidur sebelah, wife aku tidur kat satu bilik tapi tempat lain lah, jauh sikit lah sebab aku ada 2 anak. So biasalah tiap-tiap hari aku tidur, anak aku kira seorang. Time tu anak aku tahun 4 tahun, seorang lagi 1 bulan 2 bulan macam tu lah. Ya ke? Tak sampai setahun lah. Satu anak yang kedua aku tak sampai setahun. So lepas aku main PUBG ni, biasalah aku main PUBG, masukkan Aero Active Cooling 3 pop, masuk main. Dan nak tidur, so anak aku nak tidur, semua nak tidur, aku pun cabutlah Aero Active Cooling tu, masuk. And then aku letaklah di sisi, letak filem di sisi, dan aku tidur macam biasa. Tapi malangnya malam tu satu kejadian yang berlaku di atas tilam, iaitu banjir berlaku. Banjir besar berlaku di atas tilam tu dengan air kencing anak aku kencing malam. Time tu dah pukul 4 pagi ke 5 pagi macam tu lah aku rasa. Okay, so sebab basah kesejukan, aku pun bangun terjaga, tengok sedar anak aku kencing malam. So aku bangunkan anak aku, so bersihkan dia. So aku nak bersihkan tilam, nak alih anak kedua aku tu kan. So aku ternampak lah telefon ni di tengah-tengah tilam. Di tengah-tengah tilam. Okay, di tengah-tengah tilam dan di tengah, dan keliling dia ada lopak. Keliling dia lopak, ada tilam dah tak basah dah, lembab lah kan. So korang nampak lah kesan ni keliling.
Tengah telefon aku tengah-tengah. Tilam aku bila aku tidur kan, dia macam turun kan, dia duduk kan, tilam kita, kalau kita baring yang duduk kan, tilam aku dah macam turun kan. So, saya aku tengah-tengah naik, betul keliling tu ada lopak. Ada lopak. So aku pun time tu aku pun tak jangka apa-apa lah. So aku tengok telefon aku, oh tak ada bateri. Okay, cocok cas. Cocok cas. LED nyala ni, nyala macam biasa nampak. Okay, cocok cas. Tapi yang display ni tak nampak macam tadi yang ditunjuk cas berapa kan, tak nampak. Okay, aku biarlah dulu. Dah kemas-kemas, tilam bersama tu, lapik-lapik sebab time tu pagi. Lapik dulu dengan tuala apa. Okay, tu tidur balik. Tu aku tengok balik. Telefon aku nak tengok dah berapa dah cas masuk. Sebab biasa dah VOCC kan. So, nak tengok lah something kan berapa. Lepas tu bila aku tengok, aku cuba nak hidupkan, tak dapat. Aku pun terfikir, set aku tadi duduk tengah-tengah di keliling lopak. Aku pun, ya Allah, alamak. Bila aku tengok dekat tu, ada macam titik, pasal macam titisan ada air lopak kecil-kecil yang ke bau hancing. Hancing dah. Aduh, itulah. And then ni aku cerita tadi ni, aku lupa nak pasang. Aku tengok aku tengok kat sini, wow, bergelum. Bertakung mai. Aku tiup terpecik kat muka. Hancing. Telefon aku dah kena kencing. Aduh, dah kena kencing basah-basah. Aku cocok charge, aku on. Habis mampu dah masuk dalam, orang kata masuk dalam beras kan. Tak kena kencing. Kalau barang lain mesti kau basuh air yang. Telefon kau takkan kau nak basuh dengan air Aku ambil tisu lap-lap je. Lepas tu kecing budak kan. Kecing budak tak adalah hancing macam kecing orang tua macam kita kan. Okey. Lap masuk dalam beras. Aku tak adalah masuk telefon ni aku dalam tong beras macam tu je. Ambil tong lain lah, ambil bekas lain. Gila kau. Ni terus masuk dalam tong beras. Nanti besok orang tak nak nasi, mampu ibu hancing. Ambil bekas lain. Ambil lah beras tu. Asing kan lah ambil beras tak dalam bekas lain kan. Yang ni aku celuk. Konon itulah petua orang lama kan. Kalau ada barang elektronik basah, sama ada letak belakang peti ataupun letak dalam beras kan. Nak suruh air tu meresap. Tak tahu lah waktu macam mana function beras tu boleh keringkan air. Macam silika gel ke apa, aku tak tahu lah. Okay, biasa malaman dalam beras tu. Biasakan tu aku try tekan lah. Rasa macam vibrate tau. Kejap lah. Lepas tu lampu nyala, lepas tu mati. Sekali tu je. Lepas tu innalillah. Tak dapat nak buat apa, masuk cas pun tak ada lampu nyala ke apa, tak ada. So aku pun yang sekali ambil keputusan pergi hantar ke kedai direct D. Okay, hantar ke kedai direct D. Okay, dapat quotation. Time tu baru je lepas PKP 1. Lepas PKP kan, lepas tu lepas dia bagi kelonggaran sikit time tu aku pergi ke direct D. Hantar kat situ dekat sebulan jugalah lepas disebabkan PKP aku hantar je. Lepas tu dalam beberapa hari tu PKP yang disebabkan PKP, so aku lambat lah nak dapat feedback daripada kedai ni cakap alamak sebab PKP tu tak boleh buat apa, so movement dia orang tu pun macam terbatas lah. So aku dapat quotation je dulu. So, bila dapat quotation, aku cakap bagi quotation dulu lah sebelum proceed repair ke apa kan. Okay, so dia bagi quotation dulu. So aku tengok quotation. Okay bang, aku cakap lah, aku telefon kedai tu. Okay, okay lah, saya tak jadi nak repair. Okay, saya nak ambil balik telefon tu. Okay, daripada aku repair ni, harga repair ni Asus ROG Phone 3 adalah harga sebiji ROG Phone 5 basic punya.
harga repair ni. Sebab apa rosak apa? Dia kata rosak satu, rosak mic, rosak speaker, yang sedihnya rosak motherboard kat dalam tu. Habis semua rosak lah. Yang paling penting dapat kau dah okey lah bang. Cakap okey lah bang, saya tunggu ROG Phone 5 keluar dulu lah, saya ambil yang disebabkan itulah aku pun order. Aku order ROG Phone 5 Ultimate. Harga dia dalam 499, 5,000 lah. So aku deposit dulu 300 dekat direct di Sungai Buloh. Okay, dia di Sungai Buloh. Time tu bulan 4 aku deposit. So dia kata okay, bulan 5 sampai, barang sampai. Okay, aku cek lagi bulan 5 sebab kita raya tahun baru ni bulan 5 kan. Cek dia kata ujung bulan 5, sebenarnya lepas raya lah. So aku baru je nak beraya dengan Asus ROG Phone 5 Ultimate. Yalah, sebab raya tahun ni kita tak boleh balik kampung kan. So akan boleh lah beraya dengan ROG Phone 5 Ultimate. So tak dapat. So dia kata sebab KB ni stok tak sampai. So dia kata bulan 8. Okay, sekarang bulan 8, dah akhir bulan 8 pun aku call lagi. Dia ready, dia kata tak sampai lagi bang. Okay, aku cakap okay lah, saya cancel lah. Pada hari yang sama juga aku buka Maxis juga aku ambil ni. Mana ini. Okay, aku buka Maxis, tengok Maxis ada offer ROG Phone 5 yang basic punya lah, harga 29999. Okay, so aku ambil kontrak dengan dapat satu line. So aku buat share line dekat bawah primary line aku. So aku ambil yang plan basic punya, iaitu RM48 sebulan untuk number. Dan harga phone ni aku tak ada bayar apa-apa pun upfront payment ke apa, tak ada, sebab aku ada Maxis member, iaitu aku pakai zero relation Maxis member punya. So aku tak perlu bayar apa-apa upfront payment. Aku terus tekan order hari Senin ke hari Selasa, aku ingat hari Rabu ke kami aku tadi dapat. So masa 2 hari, dalam 2 hari aku dapat barang ni. Okay, aku order pakai online je, aku dapat dalam 2 hari. Aku dapat telefon, aku order dengan Maxis. Okay, harga okay, tengok kat sini ini kalkulator lah sini. Itu dah kalkulator. Harga di pasaran, okay, yang basic punya harga dia 2999 kan, aku rasa 299 okay, 299. So aku ambil Nemesis, aku kena bayar 158 160 sebulan. Aku dapat telefon, aku dapat number. Okay, aku dapat nombor singkat. Kata share line tu. Okay, plan aku ambil, plan Maxis aku ambil yang 48 nya. So aku bayar 160 kan, aku bayar 160 sebulan. Kau nampak terbalik ke? Kau nampak terbalik ni? Yalah. Okay, RM160 sebulan tolak plan tu RM48. Maaf, harga handset kontrak 2 tahun. Okay, 100 ni RM112 sebulan untuk body handset ni lah. Okay, darat 24 untuk 2 tahun, 24. Harga 2688. Okay, harga 6288 tolak dengan harga market tadi 2999. Aku jimat 300 lah. Okay, aku beli ni Maxis guna plan solution untuk Maxis member, murahnya 300. Okay, aku boleh beli Asus ROG Phone 5 basic lah, ini basic je. So Maxis offer untuk basic je, dia tak ada pro, dia tak ada ultimate. Okay, kenapa aku beli kan? Aku bukan kolektor. Yes, kenapa aku beli? Sebab apa? Lah satu ROG Phone 3 aku dah kaput. Dah aku tak boleh pakai dah, tak boleh guna. So wife aku kesian kat aku dah tak ada telefon. Wife aku ada satu lagi telefon lain, so dia ada telefon. Bukan ada dia telefon, sebenarnya dia ada telefon satu, lepas tu anak aku yang kecil tu ada telefon satu. Asalnya telefon anak aku tu aku yang punya.
So lepas aku beli ROG Phone 2 tu, telefon aku tu aku pas dekat wife aku. Time tu aku pakai Mi Mix 3, Xiaomi Mi Mix 3, okey. Lepas tu time tu wife aku pakai Samsung C6 Pro, C6 Pro. So dia bagi ke anak aku yang 4 tahun tu, yang 3 tahun tu, sekarang 4 tahun lah, okey. Lepas ni rosak, so wife aku kesiannya lalah dia macam return back balik lah, okey. Wife aku bagi aku pakai dulu ni ROG Phone 2 ni, bagi aku pakai dulu sebab aku tak ada telefon. Dah ada phone tu kan, kenapa beli lagi? Yes, kenapa beli lagi? Sebab telefon ni dah beberapa kali jatuh, so dia ada problem sikit. Okay, selepas cocok, pum, dia tu shutdown. Cocok apa? Cocok charge, bila panas sikit, pum, shutdown. Tak cocok, aku kat luar pergi mana-mana, cuaca panas kan, aku buka kan, panas sikit, pum, shutdown. Shutdownnya di restart tau, restart. Aku on, bila rasa panas sikit, pum, shutdown. Bila panas sikit, shutdown. Bila panas sikit, restart. Dia akan restart belum nak loading apa, pum, dia restart lagi. So aku jadi annoying gila lah. So macam mana aku nak pakai ni? Aku nak pergi kedai, aku nak scan mesej tu, time nak scan dia macam loading kerah, pum, restart. Aku pernah duduk dekat server E setengah jam untuk nak scan saja. Sebab apa? Aku nak scan je, restart. Aku nak scan je lah. Aku duduk kat sebelah, bagi orang lain scan dulu, aku pun try restart sendiri. Dia restart dengan loading, tak sempat nak loading habis pun restart lagi, asyik restart lah. Okey, aku on dulu, aku tak payah loading lagi, aku biar dulu dalam 10 minit aku tengok. Aku biar cool down sikit lah telefon ni lah. Lepas tu aku baru boleh on. So total time waiting kat situ, aku waste time kat situ setengah jam lah. Lepas tu baru aku boleh scan. So dalam beberapa bulan jagalah keadaan itu mengigauin kehidupan aku ni. So sampai satu tahap ada benda aku nak penting, ada benda penting aku nak buat, so aku tak boleh buat kalau tanpa telefon. So aku kena buat dengan telefon, nak hal-hal kerja lah. So benda tu asyik restart lah. Aku tu aku kena beli telefon baru. Aku tak boleh lah nak depend pada telefon ni, ROG Phone 2 ni. So aku survey telefon lain, so banyaklah telefon lain yang aku survey. Tapi aku tak lupa, aku dah order ROG 5 Ultimate, tapi telefon tu tak sampai-sampai lagi lah. So aku nak cancel order, aku nak cari telefon lain lah, murah sikit lah. Aku fikir aku dah kurang dah main game mobile ni, game apa menggunakan telefon ni, sebab aku sekarang ni fokus kepada game PC. And then punyalah banyak telefon, aku survey, hati tetap pergi melekat dekat ROG lah. Aku tak tahu kenapa, jiwa aku dah dengan ROG lah. Okay, aku tak tahu kenapa. Lalah tengok mesej ada offer, ambil. Ok lah, bayar bulan-bulan. Ok lah, sekarang ni aku nak bayar cash ke debit dah tak ada. Ok, bayar bulan-bulan. So macam tu lah cerita dia. Ok, and then satu lagi untuk masalah panas. Ok, aku pernah baca dalam blog, dalam mana-mana media sosial, kepada yang mereka yang bagi komen negatif tu, dia kata panas. Ok, right, you was right, panas. Telefon ni panas, main game panas. Tapi bukan ROG 5, dah sejak ROG Phone 2. Okay, sejak ROG Phone 2 lagi telefon ni panas. Okay, sebab aku tak tahu sebab apa, sebab mungkin performa dia, sebab sekarang ni Snapdragon 888. So soft hardware yang dalam ni korang nak power, dia dah up yang lagi power. So dia banyak heat, banyak consume power dan banyak produce heat. So sebab itulah kau rasa panas. Dan kau bagi komen sebab panas, sebab itu lah panas. So komen-komen yang negatif, kau rasa panas tak, kau kata apa, banyaklah komen-komen negatif sebab panasnya kau condemnkan telefon ROG Phone tu ni. Aku tak salah kau ada right, kau ada berhak untuk bagi komen macam tu. Cuma hari ni aku bukan nak salahkan kau, bukan nak depend Asus, bukan nak depend
bukan nak memihak kepada Asus ke ROG, tak. Aku share kepada korang sebab masalah panas ni adalah sejak daripada Asus ROG 2 lagi. Memang panas. ROG Phone 5 aku dah pakai sekali. First aku pakai, sebelum aku on aku cocok, aku charge dulu. Charger dia pakai 65 watt aku rasa. Memang cepat dan cepat panas, dan aku rasa memang panas. Bila aku rasa panas tu adalah panas yang biasa lah, daripada ROG Phone 2 lagi rasa panas macam ni. Okay, panas. And then tak ada yang kelemahannya, dah memang panas macam tu. Memang panas, yes, memang panas. So mungkin korang yang dah komen negatif tu rasa panas lah, kenapa asal handset macam ni panas lah tu. Aku anggap korang baru first time pakai ROG Phone 5. Handset ni memang panas, okay. Dan panas dia tak adalah sampai kau tak boleh pegang. Okay, panas dia macam panas suam-suam suku. Kau akan rasa panas lah, tapi bila kau pegang lama kau rasa macam annoying sikit lah. Tak panas ni. Okay. Bila main game, aku tak ada Aero Active Cooling Fan lagi. Aku main game dalam sejam, dekat 2 jam lah, tak lebih dari 2 jam. So temperature yang tunjuk kat situ masih 40 degree tak silap, tak sampai 50 lagi. So aku rasa ok lah, fine, ok. Okay, kan aku dah active mode X mode tu dia naikkan lagi performance. Aku rasa isu panas, aku rasa tak ada masalah, memang panas. Okay. Cuma yang awal tadi pasal Aero Active Cooling tadi, untuk selesaikan, untuk efektifkan lagi cooling system tu, macam aku cadangkan lagi lah. So aku harap Asus perlu ambil pandangan yang aku bagi ni untuk improvekan lagi cooling system diorang untuk active, untuk Aero Active Cooling lah, untuk version akan datang. Okay, so guys, sampai di sini saja live review aku untuk telefon gaming phone ni, Asus ROG Phone 5. Okay, so kepada anda semua yang tadi sempat singgah dalam live tadi, so terima kasih banyak-banyak kepada Azam Shah Mahdi, okay, Syuhada, Nur Syuhada, siapa lagi yang beberapa orang lagi Milin Ali, Emily, Hazlin Mamasab, dan ramai lagi tadi yang aku nampak macam ada mata masuk tu, keluar masuk keluar. Aku tahu itu just tengok masuk je. Okay, tak apa, aku berterima kasih juga. Okay guys, so sampai di sini saja live streaming untuk review gaming phone aku ini. So aku sambungkan live streaming aku dengan gameplay aku untuk Destiny 2. Okay, so akhir kata daripada aku, terima kasih banyak-banyak. Apa yang aku share kepada korang semua adalah daripada aku sendiri, dan apa yang pandangan aku bagikan adalah daripada aku sendiri, base pada apa yang pengalaman aku dan apa yang aku belajar dan apa yang aku buat research sedikit dekat online. Okay, jika ada kata-kata yang mengguris hati seseorang, aku mohon maaf. Okay, dan ini first video aku untuk video review, apa-apa review lah, first time. So setup tak berapa okey lagi lah. Macam contohlah macam kamera sekarang ni, kamera yang kedua ni, so macam blur sikit. InsyaAllah nanti ada rezeki lagi, mungkin ada barang-barang lain yang aku nak review, yang aku nak share. Okay, mungkin aku boleh buat lagi live selepas ini. So aku rasa untuk live first live video untuk review barang-barang ni, so ini okay, aku rasa okey apa. So apa pendapat korang boleh komen video ni selepas habis live. So aku akan upload kepada YouTube channel aku, iaitu dekat YouTube channel Filaz, Filaz. So aku harap korang pun boleh bagi support, pergi ke YouTube channel aku untuk subscribe, like dan komen video aku ini. Okay, so apa-apa selepas video ni, selepas live ini, apa-apa pandangan korang, pendapat korang, apa-apalah korang yang nak share, korang boleh komen dekat YouTube channel aku. Okay, alright, sampai kita berjumpa sekejap lagi. Bagi masa aku dalam 10 ini untuk aku tukar layout gaming aku ni kepada Destiny 2. Okay, alright, jumpa lagi insyaAllah. Bye bye, adios amigos, bye bye guys.